Assalamualaikum. Hi, good morning. Uh, dah lama Zata tak live. Sorry sebab mendiamkan diri di betapa. So actually hari ni nak start live balik, nak start buat sharing balik. Okay, so hari ni dapat idea nak share pasal, hi Aizat, hi Azim, nak share pasal satu topik, satu benda yang Zata reflect semalam. Okay, satu kejadian di mana one of my friend dia text me. Dia cakap, dia tanya, ni kawan Zata ni dia pun follower Prof Muaya. So dia kata macam mana dia nak redha dengan seseorang yang dah pinjam duit dia beribu ringgit and orang tu tak nak bayar, dan bila dia minta, orang tu macam marah dia balik, macam tak nak bayar lah. So dia kata dia sangat, perasaan dia sangat marah, kecewa, dia rasa down, and at the same time dia perlukan duit. So dia tanya Zata macam mana nak buat. Dia tanya Zata pernah tak lalui benda tu. Basically Zata share apa yang Zata pernah buat, because Zata pun pernah melalui di mana orang pinjam duit tapi tak bayar, beribu juga. Dan bila Zata contact dia, dia pun senyap. So benda tu keep on macam, and then bila sampai masa kita perlukan sangat duit, dan kita akan teringat dengan orang tu, and buat Zata rasa tak best. So Zata tak suka perasaan tu. So Zata sembang dengan dia semalam, cerita kat dia so apa yang Zata buat, and suddenly Zata macam along the way bila Zata cerita kat dia apa yang Zata buat, and then apa yang Zata buat, based on apa yang Zata buat tu, alhamdulillah apa yang Zata dapat. And dia pun macam amazed. Zata pun macam realize something yang macam betul lah apa yang Allah cakap. Cikgu, hai cikgu. Okay, so apa yang Zata belajar daripada Prof Muaya dan apa yang Zata kaji, baca dalam Quran pun, apa yang Allah janji tu sebenarnya betul. Okay, so dan hari ni Zata macam, lepas tu pagi tadi I just receive an email from Aida, love letter dia. So I baca, the topic was macam sangat related dengan apa yang sahabat Zata tu lalui dan apa yang pernah Zata lalui. So semalam dia bagi letter, tajuk dia A Few Hard Truth. So dia talking about macam mana dia lalui kesusahan, and sebenarnya semua orang akan ada kesusahan. So there are few things yang Zata dapat extract, and Zata relate balik dengan apa yang Zata pernah lalui dan apa yang sahabat Zata cerita semalam. So Zata nak share dengan semua orang. Sebenarnya kehidupan kita ni kan, secara fitrahnya memang akan ada susah dan senang. Kita akan lalui susah senang tu, macam hidup kita macam roda. Kita akan ada masa kita senang ke atas, and then bila kita dah senang, kita akan turun, kita akan jatuh balik, and then kita akan naik balik. Benda tu akan berpusing selagi kita masih hidup sampailah kita mati. Benda tu kita akan lalui. Zata rasa based on pengalaman sendiri dan tengok observe orang lain, Zata rasa tak ada orang yang memang sentiasa je senang, tak ada masalah. Unless even kita rasa biasanya jadi budak-budak, tak pernah rasa susah semua. But then sebenarnya kalau kita ingat balik masa kita zaman budak-budak, once kita dah start boleh berfikir, kita sebenarnya ada melalui fasa susah, fasa jatuh bangun tu. Even kita bila kita start nak menyerap, okay, kita ada momen kita jatuh tapi kita bangun balik. So cycle tu sebenarnya akan berlaku bila-bila masa. Okay, once kita akan berada di bawah, and kita akan berada di atas. Sebab Allah dah cakap dalam Quran pun, dalam dalam surah Insyirah ayat 5 dan 6. Ayat 5 tu dia cakap, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap kesukaran
disertai kemudahan. Dan ayat ke-6 Allah repeat balik. So meaning that Allah memang stress dekat kita bahawa setiap kesusahan akan ada kesenangan. Dan cycle tu akan berlaku. Kita akan, bila kita senang, dan jangan lupa, kita akan susah juga. Kita akan susah dan kita akan senang balik. Kenapa benda tu berlaku pada saat apa yang tak boleh nampak adalah bila kita di tahap susah, kita di bawah, ya, dan bila kita dah berada di bawah dan kita berjaya atasi dugaan tu, kita sabar, kita percaya yang kesusahan yang Allah bagi tu adalah untuk meningkatkan tahap keimanan kita, memperbaiki diri kita, jadikan kita orang yang lebih baik, kita akan naik ke atas. Allah, insya-Allah, Allah janji kan, dia akan bawa kita naik atas. Dan once kita ada ke atas tu, apa yang kita buat kat atas tu? Adakah kita bersyukur? Dan kita jangan lupa, kita akan berada di bawah balik. Sebab benda tu adalah cycle. So, selalunya kita, kebanyakan even Zata sendiri pun, bila kita susah, kita akan selalu banyak ingat Allah. Tapi once kita dekat atas, kita memang kadang-kadang boleh lupa. Kita lupa nak syukur, kita lupa nak mendekatkan diri kita lebih dengan Allah. Benda yang paling susah nak buat adalah bersyukur dan ingat Allah di saat kita senang. Di saat kita susah, kita memang, manusia ni fitrahnya bila dia jatuh, fitrah dia akan tunduk dan sujud pada Maha Pencipta. Tapi bila dia senang, dekat situlah ujian paling besar sekali. Sama ada dia akan terus sujud dan ingat Allah ataupun dia lupa. So, dan dekat sinilah Aida dia mention, dia kata bila kita berada di bawah, contoh macam kejadian sahabat semalam, dia cakap dia tengah perlukan duit, tapi dia minta duit dekat kawan dia tu, kawan dia tak nak bayar semua kan. At that moment, and then dia sangat perlukan duit, at that moment kita rasa kita sangat di bawah. Tapi kita rasa sakit hati, kita rasa bengang, kita rasa tak selesa, kita rasa macam, ya Allah, macam rasa macam kita sampai dekat satu corner tu yang macam kita tak boleh move. Rasa susah sangat. Okay, and macam masa satu dulu memang rasa tak tahulah kat mana lagi nak cari duit. And Zata always keep thinking kan, Zata macam rasa Zata ada duit tu dengan orang lain, tapi orang lain tu tak nak bagi. So perasaan tu rasa sangat tak best. So tapi bila kita itulah saat sebenarnya kita diuji. Dan bila kita diuji macam tu, apa yang Allah nak tengok adalah bagaimana kita react pada ujian yang Allah bagi tu. Adakah kita menyalahkan takdir, ataupun adakah kita asyik rasa kesian kat diri sendiri? Adakah kita rasa menyesal? Adakah kita berdendam? Dan ataupun kita sabar, kita reda dan kita reflect balik apa yang kita pernah buat sebelum ni. Adakah kita pernah juga berhutang dengan orang, kita buat benda yang sama, ataupun mungkin bukan hutang duit, mungkin kita pernah sakitkan hati orang. Benda-benda yang kita buat tu sebelum ni, kesalahan kita tu. Sebab lagi satu yang Zata selalu pegang, apa yang Prof Maya ajar, ada beri dapat. Kehidupan ni sangat mudah kalau kita selalu ingat ada beri dapat ni. Maksudnya apa yang kita ada dalam hati, itu yang kita akan beri. Dan apa yang kita dapat itu berdasarkan apa yang kita pernah beri. So katalah contoh dalam keadaan orang sakiti kita, so instead of kita salahkan orang tu, kita macam bengang, kita blame takdir semua, kita reflect balik. So, adakah aku pun pernah sakitkan hati sesiapa? Adakah aku pernah buat benda yang sama dekat orang lain? Sama ada dalam keadaan sedar atau tak sedar? So dekat sini, apa yang kita patut buat? Once kita dah kita muhasabah diri, kita akan rasa kesalahan tu sebenarnya datang dari kita sendiri. Perkara yang tak baik berlaku kat diri kita adalah disebabkan diri kita juga sebenarnya. So pada apa yang Zata belajar adalah, once you realize that benda tu sebenarnya salah diri you, then you bertaubat, you istighfar, mengaku pada Allah, aku ni salah, memang mengaku dan minta ampun pada Allah. Dan dekat sini, bila dekat stage ni, bila you realize, you ingat balik apa you pernah beri,
Okay, then you tahu, oh sebab tu you dapat benda tu. And then you dapat tu sebab because you pernah beri macam tu. Dan bila apa yang kita beri dekat luar, itulah yang ada dalam hati kita. So benda ni semuanya bermula dari hati. Kalau kita dapat banyak benda tak baik, cuba check balik hati kita. Adakah hati kita ni betul-betul bersih? So, orang selalu kata, lagi satu yang metafor macam selalu orang cakap, kata tak, aku mulut je jahat tapi hati aku baik. Tapi saya tetap percaya benda tu. Sebab saya rasa apa yang keluar dari dekat sini adalah datang dari sini. Dia takkan bertentangan. Dekat sini dekat sini, kecuali dekat sini baik, dekat sini jahat. Itu biasa. Tapi kalau dekat dalam baik, insya-Allah dekat mulut mesti baik. Contoh paling mudah nak tengok adalah Rasulullah. Dia punya hati yang sangat suci. Dan sebab tu dia tak pernah cakap benda-benda yang bukan-bukan. Tak pernah cakap benda yang tak baik. Memanglah kita bukanlah Nabi, tapi that is our contoh. And memang Nabi pun dah sebut, dah pernah baca somewhere, dia kata apa yang ada dalam hati kita itu yang akan keluar dari mulut. So kalau yang keluar dari mulut ni maki hamun orang, sebenarnya check balik hati kita macam mana. Dan bila kita dapat benda-benda yang tak baik, check balik, adakah mulut kita ni pernah cakap benda tak baik. Dan bila cakap tak baik, hati pun tak baik. So benda tu sebenarnya sangat related. It's very basic. Kalau that's why Zata tu pegang 3 je. Ada, beri, dapat. Sangat simple je. So once bila sekali you terasa terhantuk, something bad happen to you, just ingat 3 benda ni. Kenapa aku dapat benda ni? Adakah aku pernah beri tak baik? Kenapa aku beri tak baik? Adakah aku punya hati yang tak baik? Dan that's why dekat situ sebenarnya you akan repair benda you. Sekejap cikgu Zanul cakap saya akan sadu agar segala usaha murni awak ni. Amin, amin. Terima kasih cikgu. Okay, bangganya cikgu tengok. Okay, so itu yang Zata dapat. So okay, lepas tu Aida share juga. Dia kata Ustazah dia cakap hati kita ni macam dia bagi metafor mesin basuh. Okay, bila baju kita kotor, kita akan basuh baju tu kan. Masukkan dalam mesin, terbasuh. So untuk proses dapat baju tu bersih, kita biar baju tu dalam mesin tu diputar-putar, dalam tu dibersihkan. So proses dia adalah mesin tu akan berpusing, dia akan perah kain tu, dia akan bersihkan. So proses tu nak dapat baju yang bersih, kita kena sabar, betul? Kalau kita masuk baju dalam mesin selalunya dalam 30 minit ke 40 minit baru kita akan dapat baju yang bersih. Okay, so dalam meantime untuk proses tu kita kena sabar dan kita kena biarkan proses tu berlaku. Kita tak boleh macam mesin tu tengah basuh, kita pergi tutup switch tu dan kita keluarkan baju still tak bersih, betul? So Ustazah Aida kata, dia cakap sama juga dengan hati kita. Bila hati kita kotor, Allah bagi dugaan sebenarnya untuk bersihkan hati kita. Dan dalam proses untuk membersihkan hati kita, kita akan lalui perasaan yang macam down, kita akan lalui perasaan marah, kita akan lalui perasaan sedih, kecewa, sakitnya disakiti orang lain. So proses tu sebenarnya adalah untuk membuat hati kita bersih. Kalau kita reflect balik pada diri kita, kalau kita jatuhkan kesalahan tu pada orang lain, pada takdir, dan proses tu tak akan berlaku. Meaning that you tutup switch tu, you cabut plug tu, you tak benarkan proses pembersihan tu berlaku. Okay, so bila kita dah lalui proses tu, kita dah lepasi dugaan tu, insya-Allah hati kita akan lebih bersih, kita akan jadi a better person, and insya-Allah you akan berada di atas balik. Itu proses je, sama je. And then dan kita akan rasa lebih tenang. And then kalau kita, dan masa keadaan kita dalam proses pembersihan tu, kalau kita dekatkan diri kita dengan Allah, itulah nikmatnya sebenarnya yang bila kita dapat, kita dekat dengan Allah, dan kita akan dapat nikmat-nikmat lain. Okay. Dan lagi satu yang Tata rasa kita patut lihat adalah di saat kita diuji tu, adakah benda pertama yang kita ingat nak buat, adakah kita bersyukur
ataupun kita marah dulu. Okay, dekat sini konsep ni Zata belajar dalam Zata dapat daripada beberapa orang. Even Prof Maya pun ada cakap, okay, bila kita diuji, bersyukurlah kerana bila saat diuji tu sebenarnya Allah ingat kita. Allah jatuhkan ujian tu adalah sebenarnya untuk tarik kita balik pada dia. Mungkin at that moment kita terleka dan Allah rindukan kita untuk dekat dengan dia. Dia palingkan ujian tu dan kita pun tersedar. Okay, so sebenarnya kita patut bersyukur. Setiap ujian tu adalah untuk buat kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, menjadikan kita lebih baik. Okay, itu. Lepas tu Zata pernah belajar dengan Pak Nasrullah juga, founder Magnet Rezeki. Dia kata kalau kita nak jadi magnet rezeki yang hebat, rezeki ni dia macam gula-gula. Gula-gula kan ada bungkusan dia. Okay, kalau kata Zata ada 2 gula-gula. Satu dekat tangan kiri Zata ada gula-gula yang bungkusan ni Zata dah buang, dah siap buka lah kat tapak tangan. Okay, tapak tangan ni buka dalam poket. Poket kiri ada gula-gula yang dah buka bungkusan, poket kanan gula-gula yang ada bungkusan. Zata keluarkan dua-dua. Satu ni yang tak ada bungkusan Zata bagi awak, dan yang ni pun Zata bagi awak juga. So satu ada bungkusan, satu ada bungkusan. Yang mana yang awak nak ambil? Kalau Zata akan ambil yang ada bungkusan, sebab dalam dia bersih lah. Kalau dah buka ni tak tahulah dah letak dalam poket kan. So nikmat Allah ni macam tu, rezeki Allah ni macam tu sifatnya. Dia bila Allah nak bagi rezeki kita, dia akan datang dengan package. Dia akan datang dengan bungkusan. Bungkusan tu adalah ujian kita. Kalau kita tak nak terima ujian tu, kita tak akan dapat nikmat tu. But kalau kita terima bungkusan tu dengan hati yang tabah, hati yang sabar, dengan rasa syukur, kita tahu ya, bila ada ujian je kita rasa macam, ya Allah nak bagi something kat aku ni, syukur ya Allah. Kita terima je. Memang walau dia akan sakit dia, tapi kita dalam keadaan sabar dan syukur, insya-Allah Allah akan bagi lebih lagi. Sebab Allah dah cakap dalam surah Ibrahim ayat 7, dalam Al-Quran Allah cakap bila kita bersyukur Allah akan tambahkan nikmat lagi, kan? So ya betul lah, dalam surah Ibrahim ayat 7, lepas ayat 7 Allah cakap bila kau bersyukur nescaya aku akan tambahkan nikmat tu. Tapi kita selalunya bila kita diuji, kita lupa nak bersyukur. Kita sibuk nak cari solution pada apa masalah kita tu. And then kita Waalaikumsalam Kak Farizah. Kita sibuk nak cari solution satu. Lepas tu kadang-kadang kita sibuk nak salahkan orang. Kadang-kadang kita sampai ada tahap yang kita juga salahkan Allah. Kenapa Allah uji kita macam ni? Kita lupa sebenarnya yang Allah dah janji setiap kesusahan akan ada kesenangan. Maknanya dia nak bagi rezeki kita. Tapi kita tak reject, kita tak nak. Tak nak rezeki yang Allah bagi tu. Dan macam mana nak dapat rezeki tu kalau kita tak terima bungkusan tu? Sebab nikmat tak akan datang tanpa kesusahan. Dia memang akan ada susahnya. Walaupun kadang-kadang kita nampak seseorang tu nampak mudah je jadi kaya, nampak mudah je dah rasa senang, tapi sebenarnya kalau kita betul-betul tanya dia, ada dugaan yang dia kena lalui untuk dapat nikmat tu. Ada macam-macam dugaan. Ada orang dugaan dia beri kesenangan dan kesenangan. Dugaan yang paling susah sebenarnya dugaan kesenangan. Sebab dugaan kesusahan, fitrah kita bila kita susah kita akan sujud. Tapi bila kita senang, bukan mudah untuk kita terus sujud dan ingat Allah. Itu dugaan yang paling besar. So kalau kita dapat dugaan kesusahan tu sebenarnya kita patut bersyukur. Dan mungkin kalau Allah bagi dugaan kesenangan, kita tak mampu nak laluinya. Okay, so dan sebelum ayat 7 surah Ibrahim, kalau you tengok ayat 6, kalau boleh refer, you boleh tengok maksud dia. Dalam ayat 6 surah Ibrahim tu Allah cakap, Allah ceritakan bagaimana umat Nabi Musa ni diuji sangat teruk, sampai even anak diorang pun disembelih. Allah ingatkan dalam ayat 6 tu. Dan cantiknya bagaimana Allah sampaikan pada kita sebenarnya. Allah sampai nak cakap kepada kita ni, bila dia dah uji. Tapi kalau tengok dalam ayat 6 tu, ujian yang nak
umat Nabi Musa terima tu nak banding dengan ujian yang kita terima, Allahu Akbar. Betapa sikitnya ujian yang kita terima, tapi kita tak boleh bersyukur. Kalau you tengok, you nilai balik ayat dalam surah Ibrahim ayat 6 dengan ayat 7. Ayat 6 tu Allah cakap ujian-ujian yang umat Nabi Musa diuji dengan macam-macam ujian hingga anak mereka disembelih. Tapi ayat 7 Allah ingatkan, dan jika dan ingatlah supaya ayat 6 tu, oleh itu maka tetaplah kepercayaanmu, walaupun dah diuji, tetapkan kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertaikan dengan kemudahan. So Allah memang cakap, Allah bagi tahu. So kita sebagai umat Islam, kita kena percaya setiap kali kesusahan. Contoh macam kes yang sahabat Zata ni, bila Allah uji orang, kita pergi pinjam duit ke orang, orang tak nak bayar, dia always ingat, satu, itu bukan rezeki kita, Allah akan bagi rezeki yang lebih baik. Trust me. Okay, bukan trust me, trust Allah. Okay, itu janji Allah. Dan Allah juga beritahu dalam ayat tu, dia tak sebut pun nikmat yang macam mana dia nak bagi. That's the beauty about, bila datang baca-baca balik kan Quran dengan terjemahan dia kan, betapa indahnya, betapa hebatnya Allah ni. Bila dia sebut tu, ayat-ayat dia tu, dia sangat general dan dia boleh di cover setiap makhluk. Sebab dia tak pernah cakap pun nikmat apa yang dia akan beri. Dia tak kata nikmat kaya, nikmat duit. Dia sebut nikmat tu dia open. So Allah akan bagi, bila kita bersyukur dengan setiap ujian datang, kita tabah dan sabar, Allah akan beri nikmat pada kita dengan nikmat yang kita sangat perlu, bukan apa yang kita nak. Kadang-kadang apa yang kita nak tu bukan apa yang kita sangat perlu. Dan Allah, and sometimes kita sebenarnya macam terlupa dan terlepas pandang. Kita selalu kata, aku dah buat macam-macam, aku dah susah. Bila aku susah, aku dah buat solat tahajud, aku dah doa, aku dah macam-macam. Tapi kenapa Allah tak makbulkan doa aku? Allah tak pernah tak makbul doa kita. It's just that Allah makbulkan, Allah beri apa yang kita perlu, bukan apa yang kita nak. Sometimes kita tak tahu apa yang kita perlu, tapi Allah Maha mengetahui. Ya. Percaya benda tu. So jangan pernah rasa bila kita berdoa Allah tak makbul. Allah sentiasa makbulkan. Once kita rasa terniat untuk berdoa, dekat saat tu dah Allah dah memang nak makbulkan doa kita. Okay, so kat sini Zata just share sikit pengalaman Zata related to this topic. Okay, macam Zata cakap tadi lah, Zata pun pernah pinjamkan orang duit dan orang tu tak bayar, dan Zata melalui saat di mana Zata sangat-sangat perlukan wang. Sangat. Memang at that moment Zata tak tahu kat mana lagi Zata nak cari. So and bila Zata melalui saat tu, the only thing yang Zata boleh ingat, aku ada duit dekat Minah ni, macam tu lah. Tapi dia tak nak bayar, message tak jawab, call tak jawab, semua kan. So macam tapi dah lah kita tengah runsing dengan keadaan yang kita perlukan wang. Pasal dengan macam tu, so dan at that moment Zata praktikkan apa yang Zata belajar dalam Prof Muhayya Circle. Okay, Prof ajar bila kita ada kesusahan, kita diuji apa nak buat. So I follow. First step is that Zata just macam at that moment Zata macam penat untuk rasa perasaan tu. Zata just Zata start muhasabah diri. Ingat balik ada beri dapat tu. And then Zata realise that apa kesalahan aku, dan Zata buat solat taubat. Zata memang minta ampun, solat taubat, minta ampun dengan orang yang Zata pernah buat salah. Lepas tu bila sampai tahap bila kita dah start rasa memaafkan orang lain, unfortunately Zata start rasa macam Zata nak let go benda yang antara Zata dengan orang ni. So Zata decide untuk halalkan
apa yang Zata pernah bagi dekat dia, and whoever yang Zata pernah bagilah, halalkan. Dan Zata buat spiritual communication sebab tak boleh contact dia kan. So yang ni Perhomaya ajar juga dalam Perhomaya Circle, macam mana kita nak communicate dengan orang lain yang kita tak boleh communicate directly, kita communicate secara spiritual. Maknanya kita bercakap dalam keadaan dari roh. Dulu Zata macam betul ke berjaya, tapi back then I keep on doing it, and alhamdulillah Zata dapat rasa perubahan tu. So Zata buat spiritual communication, and alhamdulillah I find that rasa sangat lega, rasa sangat tenang lepas Zata dapat let go benda tu. Let go dan sampai sekarang Zata dah macam tak ada rasa apa-apa, dan Zata doakan dia dimurahkan rezeki, dan dia tak akan berada dalam keadaan susah, dan dia terpaksa pinjam dekat orang lain, dan dia buat benda yang sama dekat orang lain. Zata doa supaya dia tak buat benda yang sama buat dekat orang lain. So Zata maafkan dia, dan lepas Zata buat tu, lepas Zata rasa macam dah memang tak rasa apa-apa, Zata dah let go dia, rasa tenang, eventually Zata dapat lebih daripada apa yang Zata pinjamkan dia. In my case is Zata memang nak perlukan duit, sangat perlukan duit, because Zata nak settlekan amanah Zata yang dah tertunggak banyak. Allah bagi rezeki tu melalui suami, and then suami dah ada extra duit, dia kata dia bagi kat Zata guna untuk settle, and settle. Dan lepas tu Zata dah Zata terus dah tak ada amanah, ya, amanah Zata tu pun dah settle, and Zata macam magicnya. Dulu Zata selalu rasa kalau aku nak settlekan amanah ni, kalau dalam ilmu Pak Nas, kita tak sebut hutang, sebab hutang ni very negative word, so kita sebut amanah. So amanah ni Zata fikir bila kita nak settlekan amanah, kita kena kerja, kita kena dapat duit, dan kita boleh bayar untuk amanah kita. Tapi sebenarnya bila kita faham konsep rezeki ni, kadang-kadang rezeki tu datang dari banyak sudut. Okay? Dia bukan saja duit, dan dia bukan je hanya datang melalui kita, melalui kita bekerja. Kalau Allah nak bagi tu, dia boleh datang ikut mana-mana. So mungkin datang tiba-tiba kita menang peraduan ke, dapat duit. Datang, ada kan orang yang dapat duit juta-juta menang peraduan. Itu that's how Allah bagi rezeki dari segi duit lah. So Zata pun macam bila dapat tu macam rasa ya Allah. Memang masa tu macam memang nangis lah. Bila suami bagi tahu, bila sebut tiap kali sebenarnya Zata nangis, sebab ya Allah, memang Allah tunjuk apa yang Prof cakap, apa yang Pak Nasrullah ajar, apa yang selama ni Zata nak belajar. Allah buktikan bila engkau sabar, syukur, kau taubat, kau dekatkan diri, baiki hubungan dengan Allah, apa yang Allah janji dalam Quran tu semua betul. Dia akan bagi nikmat tu, dia akan bagi apa yang kita perlukan, dan dia akan makbulkan apa yang kita perlukan. Itu je yang Zata boleh cakap. Zata tak tahu nak explain macam mana dalam perkataan, how it feels, but then apa yang Zata boleh cakap, you just need to trust the process and sentiasa syukur. Itu je yang Zata boleh cakap, and itu je yang Zata boleh bagi tahu. Okay, so with that, Zata rasa cukup tu, and Zata minta maaf kalau apa yang Zata sampaikan ni menyakiti sesiapa ke apa. Tak ada niat, just memang Zata rasa sebab dah few people yang WhatsApp Zata tanya the same thing. So macam Zata fikir, why not I just share, and then campur dengan apa yang Zata dapat daripada Aida. Thank you to Aida yang every Tuesday Zata dapat love letter. Banyak benda yang Zata belajar dari dia, banyak benda yang Zata belajar daripada Prof Muhaya. And sekarang Prof Muhaya dah buka PMC plus 6, Zata dah masuk belajar lagi. Pak Nasrullah bersama, sangat banyak. So with that, thank you so much. Nanti Zata akan try consistent buat sharing lagi, different topic ke apa ke. So thank you untuk yang tengok, and Zata doakan kita semua sentiasa diberi nikmat untuk bersyukur. Pada Zata, nikmat bersyukur ni sangat mahal, sebab kadang-kadang kita hilang ni, kita lupa untuk bersyukur dalam apa pun keadaan. Dan
always trust the power of syukur. Sangat very powerful. Even you dalam keadaan apa pun, selalu ingat 3 benda ni, ada boleh dapat. Very simple concept tapi sangat impactful kalau you really apply in your life. So with that, thank you so much and Assalamualaikum. Jumpa lagi. Thank you pada yang tengok, yang share ke apa. Kalau you rasa ada sahabat you yang mengalami situasi sama, sangat down pun, maybe you boleh share atau dekat dia, mungkin boleh membantu dia. So Zata doakan semua orang tenang dunia akhirat. Assalamualaikum and jumpa lagi. Bye.